kerana Allah Ta'ala terus kurniakan kepada kita keimanan kepada hidup selepas mati, keimanan kepada alam kubur, keimanan kepada alam akhirat yang kekal abadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita akan sama-sama bacakan surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, untuk kita hadiahkan pahalanya kepada arwah-arwah yang kita sayangi, arwah-arwah yang telah banyak berjasa kepada kita. Dan bila kita ingat arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan kita, maka insya-Allah nanti bila kita mati, ada lagi anak-anak kita, kawan-kawan kita, sanak saudara kita yang akan mendoakan, mengirimkan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir dan selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teman kita ketika berada dalam kubur nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebagai nak ambil berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, sahabat ni tanya kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kata apa, ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabri wa ana la ahsibu annahu qabrun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada menggali tanah. Tiba-tiba tanpa aku sangka tanah tu rupanya adalah tanah kubur, kan? Fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakal mulki. Dan aku dapati di dalamnya ada seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Okey, hatta khatamaha. Dia kata insanun yaqra'u surata tabarakal mulki hatta khatamaha. Aku dapati di dalamnya ada seorang lelaki sedang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bersabda, dia kata hiyal mani'ah. Itulah surah yang menjadi penegah, pelindung, pelindung. Hiyal munjiyah, itulah juga surah yang menyelamatkan tuannya. Dia kata min adzabil qabri, tanjihi min adzabil qabri. Dan surah ini, surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi ini akan menyelamatkan tuannya dari azab kubur. Jadi tuan-puan, anak-anak dirahmati Allah Ta'ala, kita mendapati surah ini fadilatnya apa? Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menghalang nanti bila kita masuk dalam kubur daripada disiksa. Itu sebabnya gelaran bagi surah Al-Mulk ini sebagai mani'ah, yang menegah kita, yang menghalang siksa kubur daripada mengenai kita, dan juga dia sebagai munjiyah, yang akan sebagai penyelamat kita daripada segala siksaan kubur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tak pernah tidur waktu malam sebelum membaca surah Al-Mulk. Kerana fadilatnya, bagi siapa yang baca sebelum meninggal, kan? Sebelum tidur, maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau malam ni kita bacakan, kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang kita sayangi, mudah-mudahan mereka pun akan diselamatkan daripada siksa kubur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hari ini kita akan sama-sama baca, akan dipaparkan ayat Quran surah Al-Mulk itu di paparan. Kita boleh baca kat paparan, atau bagi yang nak baca yang dekat mushaf, dekat Quran sendiri, boleh baca, tak kisah, ya. Begitu juga tuan-tuan, kalau misalnya tuan-tuan nak dengar tadi hadis tadi, kata Nabi kata apa? Nabi kata Nabi tak tidur sebelum Nabi baca surah Al-Mulk. Jadi sebelum nak tidur, Nabi akan baca surah Al-Mulk, kan? Jadi maksudnya tak kisah sama ada betul-betul nak tidur, kita baca surah Al-Mulk, ataupun lepas solat maghrib, sementara nak menanti isyak tu, kita boleh juga baca surah Al-Mulk. Pokok pakalnya, kita baca surah Mulk di waktu malam sebelum tidur, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kerana kita tahu, kan,
dalam syurga, dalam kubur nanti tak ada siapa boleh tolong kita kan? Tak ada siapa. Kan di antara amal kita yang akan selamatkan kita adalah kita selalu baca surah Al-Mulk. Kalau boleh kita hafal sekali dan paling penting sekali kita ingat kandungan yang terdapat dalamnya. Apa pesan-pesan Allah Ta'ala, apa hidayah-hidayah Allah Ta'ala yang ada dalam surah Al-Mulk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi alhamdulillah Tuhan telah bagi hidayah kepada kita, sampaikan kita tak nak buat benda lain pada waktu ini. Pada waktu ini kita boleh tengok TV, kita boleh tengok macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita untuk tak nak buat benda itu semua. Yang kita nak buat hanyalah berzikir kepada Allah dengan kita membaca surah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, surah yang akan menghalang segala siksa kubur untuk mengenai kita bila kita masuk dalam kubur nanti, dan juga insya-Allah untuk arwah-arwah yang kita sayangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita nak mulakan bacaan, saya harap tuan-puan dapat pejamkan mata sebentar, membayangkan wajah arwah-arwah yang kita sayangi, ingat balik saat-saat indah ketika kita bersama dengan mereka, dan kita sebut nama mereka, kita panggil nama mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sampaikan panggilan kita kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka bahagia sangat kan mendengar bacaan Quran kita, mendengar kiriman surah Al-Mulk kita buat mereka semua. Dan ini adalah merupakan hadiah yang paling berharga yang dinanti-nantikan oleh semua ahli kubur. Kiriman Quran, kiriman bacaan Quran, kiriman doa, kiriman zikir, kiriman selawat dari yang masih hidup kepada mereka yang telah berada di alam barzakh sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-puan kan, bila kita seru nama mereka, serulah ya. Apa contohnya kan, macam saya yang selalu saya buat bila saya pejamkan mata, bagi tahu, Mak, Udin sekarang kirimkan bacaan Al-Mulk untuk Mak. Bapa, Udin kirimkan, sekarang Udin kirimkan bacaan surah Al-Mulk untuk mak dan bapa. Mudah-mudahan mak bapak kita, datuk nenek kita dan arwah-arwah yang kita sayanginya itu, mereka bahagia dengan kiriman kita ini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mulakan dengan kita baca sama-sama baca surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha, kepada ahli bait Nabi yang dipersuci kesuciannya, kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada pejuang-pejuang kemerdekaan, dan kepada semua orang yang telah berjasa kepada kita, terutamanya mak dan ayah kita, datuk nenek kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca surah ni, kita baca dengan tenang, dengan harapan yang sesungguhnya kepada Allah, agar Allah Ta'ala dapat mengirimkan surah ini kepada arwah-arwah yang kita semua sayangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi fadilat surah Al-Mulk itu bagi pembaca-pembacanya ialah menghalang kita juga dari melakukan dosa. Ya, ini satu benda yang susah saya nak faham ya, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lebih faham daripada saya. Saya pun tak tahu ya, kalau ikut satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Orang yang selalu baca surah Al-Mulk ini akan menyebabkan dirinya terhalang dari nak lakukan dosa. Ya? Jadi kalau tanya kat saya dan apa yang saya faham daripada ustaz-ustaz saya, hadiah yang paling berharga yang dinanti-nantikan oleh mak bapak kita, arwah-arwah kesayangan kita adalah bila kita nak buat dosa, lalu kita tak jadi nak buat dosa. Kerana ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hadiah yang paling berharga yang dinanti-nantikan oleh semua arwah-arwah yang kita sayangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kita teruskan membaca tahlil ya. Kita akan baca tahlil la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Dan irama tahlil kita ini begini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi irama tu bunyinya 4 kali kan. Jadi bila kita pakai tangan kita ni, kita kira lah kalau dah 4 kita punya ruas tu, maknanya dah 40 kali ya. Sekali lagi ya, dia punya irama begini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ya? Irama ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya perolehinya daripada abang ipar saya, almarhum Haji Masjuri ya, bin Ansari. Okay? Sebelum tu kita lihat ya macam mana berkat agaknya daripada ajaran dia kepada orang-orang yang dikenal kan, dia mendapat seorang cucu dan cucu ni terlalu merinduinya kita saksikan video cucunya, bagaimana kasih sayang cucunya pada dia. Zin, hari ni Wawa kata Google Meet Wawa dia tunjuk gambar Atok Walid. Cakaplah dengan Wawa jangan buat sebab nanti dia nangis. Kenapa nak nangis? Sebab Zin kan rindu Atok. Mungkin Wawa nak ceritakan sesuatu tentang Atok. Ikut, tak apalah. Okey, bye. Apa yang okey, bye? Itu je lah yang saya nak cakap, bye. So bolehlah ni Wawa tunjuk gambar Atok Walid dekat Google Meet? Bolehlah, bolehlah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kalau tanya kat saya pula kenapa
Zain tu, dia teringat kat datuk dia kerana moyang kepada Zain, iaitu bapa saya adalah orang okey. Ini gambar datuk kepada Zain, abang ipar saya, Ustaz Haji Masjuri bin Haji Ansari. Dan kenapa Zain jadi macam tu? Kalau tanya kat saya lagi, kerana bapa saya ni dia suka bawa saya pergi ke kubur. Ada satu kejadian tu, saya tengah main bola, tiba-tiba dia panggil naik motor. Saya ingat apalah, rupanya nak bawa saya ziarah kubur salah seorang pakcik bapa saya yang meninggal dunia. Jadi atas berkatnya itu, alhamdulillah, anak-anak saya semua suka pergi kubur, semua suka ziarah pergi kubur. Cuma malangnya sekarang ni kita semua tak dapat pergi kubur lah. Sebab apa? PKP kan, kita hormatilah kan, kerana itu untuk kebaikan kita juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan irama ni kan, yang saya dapat tahu, Ustaz Haji Masjuri ni dia dapatnya dari tuan gurunya, iaitu Habib Hassan. Habib Hassan, imam kepada Masjid Ba'alawi di Singapura. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, jadi mari sama-sama kita baca tahlil, kita hadiahkan zikir tahlil kita, zikir yang paling baik ini buat semua arwah-arwah kesayangan kita. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan berkat doa tuan-puan yang suka kirimkan bacaan Quran, zikir-zikir, selawat dan doa untuk para arwah kesayangan kita. Semalam saya mimpi abang ipar saya tu, Ustaz Haji Masjuri bin Haji Ansari. Dia jumpa saya dalam keadaan satu ketika ada satu usaha kebajikan, satu program kebajikan. Tiba-tiba ada seorang kita kata tokek kedai mamak ni, dari Pulau Pinang. Dia bagi sedekah yang banyak, sedekah yang banyak. Jadi Haji Masjuri ni, arwah ni, dia rasa cemas, dia rasa cemas. Dia cepat-cepat panggil saya, panggil isterinya, Haji Kamariah. Dan dia sibuk ceritalah. Dia kata ada usaha kebajikan ni, ada program kebajikan ni. Dia kata mamak kedai tu dia dah bagi banyak duit ni, dia kata. Jadi kita kena bagi juga, dia kata kan. Kali Haji Kamariah pun keluarkan dompet dia, okey, kita bagi 1,000 kan. Dia keluarkanlah dompet dia. Kemudian dia buka, dia kira RM50. Dia kira RM50 cukup RM500 ya. Sekali yang RM500 lagi tak cukup kan. Jadi dia keluarkan lagi ada RM5 lah, RM1 lah kan. Dan akhirnya cukuplah RM1,000 Ketika tu
Haji Masduri pun tersenyum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang saya nak katakan adalah kita minta berdoa kepada Allah supaya kita dapat jumpa dengan arwah-arwah kita, bukan sekadar jumpa dekat akhirat nanti, dekat dalam kubur nanti. Kita berdoa kepada Allah agar dekat dunia lagi kita dah jumpa mereka dalam keadaan yang membahagiakan mereka dan membahagiakan kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di mana dekat? Belum masuk Okey. Jadi kita boleh tak tanya dekat Kak Zain Zain, bila dengar cerita Atuk Walid tu macam mana perasaan Zain? Zain? Zain tak dengar tadi. Oh, Zain tak dengar pula. Okey. Siapa nama cucu kepada Aisyah ni? Haji Aisyah ni? Siapa nama dia? Ifah. Ifah dengar Atuk tadi cerita tadi kan. Apa perasaan Ifah? Ifah kenal Walid kan? Ifah? Kenal lah. Apa rasa Ifah bila dengar cerita tadi? Seronok. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Taala. Okey, mari sama-sama kita bincang pula sambungan apa yang kita bincang tentang A'udzubillah. Dah ada orang bagi baru? Bukan tak payah baru. Ni ambil nama apa? Siapa lagi? Muhammad Ibrahim yang Cikgu Nuriza. Cikgu Nuriza? Cikgu Nuriza tak? Oh, okey. Minta maaf cakap saya sebab apa saya masa iklan tadi saya tak sebut yang kita akan sebut nama arwah Lepas tu anak saya bagi tahu ada nama arwah-arwah baru jadi boleh kakak tunjukkan Okey, dan kita mohon agar Allah Taala dapat sampaikan doa-doa kita ni, bacaan kita ni kepada mereka Okey, ini daripada daripada arwah Profesor, Ustazah dan juga Cikgu Allah yarham Profesor Tan Sri Datuk Ahmad bin Muhammad Ibrahim Masya Allah ini tuan guru saya dan juga tuan guru anak saya, dan dia orang yang paling banyak jasanya memartabatkan undang-undang Islam, undang-undang syariah Islam di Malaysia kita ni Dia ni bekas peguam negara Singapura Okey, juga kepada Ustazah Fauziah Sani, Ustazah yang paling banyak bagi saya, yang paling besar jasanya kepada semua pelajar-pelajar Kuliah Islam Kelang dan juga Cikgu Sa'amah. Cikgu Sa'amah ni dia merupakan kawan baik kepada ibu saya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, dan juga kepada keluarga Haji Amir dan Puan Nurizan, Cikgu Nurizan Syarudin. Tuan-tuan bacakan nama dia. Okay, dan juga keluarga Jazila Izni Jazila ni anak murid kesayangan saya masa saya mengajar dulu Dia baru saja kematian ayahnya dan juga datuknya meninggal dalam masa yang sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan kita bacakan kepada semua nama-nama yang telah pun kita bacakan sebelum ini Okey, jadi kita tak sempat baca semuanya, jadi masing-masing pun dah ingat nama-nama mereka, keluarga masing-masing, dan insya-Allah minggu depan nanti kita akan sebut nama mereka satu persatu macam yang biasa kita buat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey. Majlis teruskan Hari ini kita sambung kepada bahagian yang ketiga sebelum kita nak teruskan, kita flagging kita recall balik apa yang telah kita bincangkan dalam pertemuan majlis zikir kita yang lepas Apakah bacaan a'udzubillah yang banyak kita sebut? Bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Teruskan. Kan bila biasanya kita baca isti'azah itu, kan kita baca isti'azah itu ketika bila nak ngaji Quran bila nak ngaji Quran bila kita baca ratib pun kita akan macam-macam version a'udzubillah yang kita baca dalam ratib Teruskan. Kenapa kena baca a'udzu itu bila nak baca Quran? Sebabnya kenapa? Sebabnya Tuhan yang perintahkan. Allah Ta'ala kata apa? Fa idza qara'tal Quran, bila kamu nak baca Quran, Tuhan kata fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
mintalah pertolongan dengan Allah dari hasutan syaitan yang terkutuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Oleh itu, bila kita baca isti'adzah sebelum mengaji, maknanya kita dapat pahala apa? Ya? Kita dapat pahala pahala melakukan yang wajib. Ya? Kita dapat pahala melakukan yang wajib. Kita tahu pahala sunat ni banyak dah. Macam-macam Tuhan janjikan, kan? Nabi janjikan. Kan? Tetapi satu pahala yang wajib ini lebih besar daripada semua pahala-pahala sunat yang lain. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kena banyak-banyaklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terutamanya bila kita nak baca Quran. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay, mari kita fahami kalimah-kalimah a'udzubillah itu. Kan? Okey, mula-mula siapa yang meminta perlindungan? Yang meminta perlindungan adalah kita, aku, diri aku, kita sendiri. A'udzu. Kita pun kata a'udzu. Aku mohon perlindungan Tuhan. Okey, teruskan. Okey, minta tolong perlindungan kepada siapa? Kita minta pertolongan kepada Allah. Itu sebabnya disebut billah. A'udzu billah. Billah tu maknanya bersama dengan Allah. Kita nak bersama dengan Allah kerana kita tahu Tuhan itu maha perkasa, tak ada siapa yang dapat kacau kita bila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. Dia minta tolong Allah lindung dari apa? Ya, lindung dari syaitan yang terkutuk. Ya, teruskan. Okay, minasyaitonir rajim. Ya. Baik, teruskan. Kenapa aku minta nikmat perlindungan kepada Allah? Okey, sebab Allah itu maha kuasa. Sebab syaitan musuh ketat aku. Sebab syaitan takut dengan Allah je. Sebab aku tak mampu nak lawan syaitan. Sebab orang lain pun tak mampu lawan syaitan. Sebab Allah sayang aku. Sebab aku sayang Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kan, kalau tuan-tuan rasa macam-macam gangguan daripada musuh yang nyata atau musuh yang tak nyata, gangguan sihir kan gangguan makhluk halus ni, banyakkanlah berzikir dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, teruskan. Okay. Nabi Muhammad SAW ada ajar isti'adzah yang power untuk aku baca pagi-pagi. Okay, ada Okay, apa doanya? Ya Allah, lindungilah aku dari perasaan resah dan sedih, dari perasaan lemah dan malas, dari perasaan pengecut dan kedekut, dari belenggu hutang dan kekerasan manusia. Ini semua adalah tentera-tentera syaitan yang menghalang kita dari nak melakukan yang baik-baik dan yang menghalang kita dari mencapai kebahagiaan. Ya. Teruskan. Okey, Nabi Musa AS ada beristi'adzah tak? Teruskan. Ada. Nabi Musa AS pun sama juga beristi'adzah, minta perlindungan dengan Tuhan. Macam mana Nabi Musa AS baca a'udzubillah dia? A'udzubillah, ya, macam mana? Kan Nabi Musa kan dia baca a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. Jadi yang Nabi Musa nak jauhkan dirinya daripada menjadi orang jahil. Okey, teruskan. Okey, Nabi Musa AS belajar isti'adzah itu dari siapa? Nabi Musa AS belajar dari, kita jumpa lain kali ya, ini nota dulu kan. Okey, teruskan. Kan? Dia belajar daripada siapa? Dia belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tuan-tuan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang dah jadi mak bapak tu kan, dan siapa yang nak jadi mak bapak kan, belajarlah surah Yusuf. Sebab dalam Quran Tuhan kata ahsanal qasasi, kisah yang paling bagus sekali adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalamnya banyak pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika Zulaikha nak goda dia? Nabi Yusuf cakap ma'adzallah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kan, aku berlindung kepadamu. Okay, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Teruskan. Okay. Nabi Musa AS minta lindung dari apa? Nabi Yusuf AS minta lindung dari apa? Okay. Teruskan, Nabi Musa AS minta perlindungan dari kebodohan. Ni tuan-puan kan, Alhamdulillah sekarang ni, kita ni orang Malaysia, orang Singapura, kita ni dah pentingkan pelajaran kan, itu satu benda yang bagus ya. Kita kena selamatkan
anak kita, diri kita dari kebodohan akademik, kebodohan kerohanian, kan, daripada buta huruf dan juga buta mata hati. Kerana dua-dua ni adalah kebodohan yang akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan dekat dunia dan juga kesengsaraan di akhirat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Saya dapat berita semalam, tahun ni saya dapat 2 berita yang baguslah. Satu daripada Haji Syaharani, ya. Anaknya dapat first class honours, dua-dua orang dapat first class honours, alhamdulillah. Dan seorang lagi daripada kawan sahabat saya, Haja Baharia, anak dia pun dapat first class honours, dapat best student lagi, ya. Best student di University Oxford, tak silap saya, di University Oxford, dia dapat best student dalam bidang architecture di peringkat master, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Baik, kemudian Nabi Yusuf AS minta tolong dari kejahatan yang menyeronokkan. Tuan-puan, kejahatan yang menyeronokkan, dosa yang menyeronokkan ni memang menarik. Memang kita rasa seronok dan memang kita akan tertarik, ya. Dan itulah yang Nabi Yusuf AS minta tolong lindung. Kan Allah Ta'ala lindung dia daripada dosa yang menyeronokkan. Kita pun kena minta ke Allah Ta'ala, ya Allah lindungilah aku daripada dosa yang menyeronokkan. Apa di antaranya? Kalau tanya kat saya, yang memusnahkan umat Islam, yang menyebabkan kerajaan Islam jatuh dari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an sampai sekarang adalah rasuah. Rasuah dia adalah dosa yang menyeronokkan. Dapat duit banyak kan, senang-senang aja kan. Dan inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita minta pelindung daripada Allah Ta'ala. Teruskan. Okay, kebodohan apa yang ditakuti oleh Nabi Musa alaihissalam? Kan kebodohan kaumnya yang banyak sangat tanya, akhirnya menyusahkan, ya. Teruskan. Okay, bagaimana nak elakkan bertanya yang menyusahkan? Bertanya tu boleh, kan? Pertanyaan itu adalah pintu kunci kepada ilmu, nak buka khazanah-khazanah ilmu Allah Ta'ala. Bagus. Cuma jangan tanya banyak-banyak yang menyusahkan. Tanya banyak-banyak yang bagus, ya tak apa, ya. Macam mana caranya? Allah Ta'ala ajarkan, Allah Ta'ala kata dengar betul-betul dan fahami, kan. Ni kita bagi tahu ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, bila masuk kelas bertenang, dengar betul-betul apa cikgu cakap, kan. Tuhan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu tanya sesuatu yang akan menyusahkan kamu bila Tuhan bagi tahu. Dia orang Bani Israel, kan. Nabi Musa AS dah cakap, okey, kalau nak tahu siapa pembunuhnya, sembelihlah lembu. Sembelih je lah. Dia pergi sibuk tanya warna dia apa, saiz dia macam mana. Lepas tu dia siapa punya. Banyak sangat tahi minyak. Akhirnya menyusahkan dia sendiri. Tak ada faedah pun. Tapi Tuhan kata, wa intas alu anha, bila kamu nak tanya, hina yunazzalul Quran, bila dah turunnya Quran, tubdalakum, dan kamu pun fahami, nampak, afallahu anha. Tuhan pun akan ampunkanlah, akan bagi, akan tutup kebodohan-kebodohan kamu, akan Tuhan gantikan dengan ilmu-ilmu yang bagus, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, teruskan. Kejahatan apa pula yang ditakuti oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Iaitu kejahatan Zulaikha yang ikutkan hawa nafsunya, akhirnya meresahkan semua pihak, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dalam kes ni kita kata dosa seksual, kan. Tapi sebenarnya bukan hanya dosa seksual saja, dia termasuklah dosa keuangan, kan. Dosa keuangan, rasuah tadi kita cakap, kan. Macam-macam. Dan satu lagi, ada satu dosa, kan, sampai Nabi membandingkan dosa ni lagi berat, lagi teruk daripada berzina. Tuan-tuan, apa dia? Iaitu mengumpat. Mengumpat ni betul-betul dalam menyusahkan. Lepas tu tak ada faedah apa-apa pun. Hanya kita rasa macam konon-kononnya seronok lah dalam hati. Tapi sebenarnya sebenarnya tak ada. Dia hanya meresahkan semua pihak. Dan nak tahu lagi satu. Kita bila jumpa dengan orang yang kita ngumpat, kita pun dah rasa resah. Orang tu tentu pun tak tahu yang kita ngumpatkan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila Nabi cakap macam itu, bukan maknanya Nabi kata, okey, daripada kau berzina, daripada kau mengumpat lagi kau berzina, bukan itu maksud Nabi, ya. Nabi kata, kan, kenapa ketika diterangkan oleh Imam Ja'far Shadiq rahimahullah, kenapa Nabi cakap macam itu? Sebab Nabi kata apa? Orang berzina dia rasai kenikmatannya, sedangkan orang mengumpat tak rasai kenikmatannya, sedangkan dia dapat dosa macam dia makan daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah, Mengumpat ni boleh menyebabkan kita jadi kafir.
kita jadi kafir, kerana tak ada orang Islam yang sanggup makan daging saudara Islamnya yang lain. Yang sanggup makan daging saudaranya yang lain, orang Islam yang lain, hanyalah orang kafir. Na'udzubillah min dzalik, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, bagaimana pula nak elakkan kejahatan hawa nafsu orang lain? Kan? Kita ikut apa kata Nabi Yusuf alaihi salam. Teruskan, kita insaf yang nafsu kita ini mudah tergoda. Lalu mohon perlindungan dengan Allah dari kejahatan diri sendiri, kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Mohon agar Allah menyayangi diri kita. Macam mana doa Nabi Yusuf AS, kan? Mula-mula sekali dia merendah diri. Wa ma ubarri'u nafsi. Dia kata, Tuhan, aku ni tak ada apa-apa lah. Aku tak ada kata lah aku ni hebat sangat, kan? Innan nafsala ammaratum bisu. Terutamanya nafsu, aku punya hawa nafsu ni, dia kata, dia sentiasa nak ajak kepada yang jahat je. Illa ma rahima rabbi. Kecuali kalau engkau sayang kepada kami, Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu sebenarnya tuan-puan, kan? Kita punya ustaz-ustaz, imam-imam masjid, surau kita lama-lama, kan, lepas sembahyang terutamanya maghrib dengan isyak, kan, diorang akan, paling tidak maghrib lah, diorang akan minta kita baca wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tuhan maafkan aku, waghfir lana, ampunkan aku, kan, warhamna, sayangilah aku, sayangilah nafsu aku ni, supaya hawa nafsu aku ini dia menjadi, apa kata dia, buruk untuk bertemu dengan Allah. Kan Tuhan tak suruh kita musnahkan nafsu kita. Yang Tuhan suruh musnahkan hawa nafsu. Tapi Tuhan suruh kita didik, latih nafsu kita supaya menjadi buruk yang akan mengangkat kita, membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepada Allah. Radiyatam mardiyah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, teruskan. Okey, dosa itu ada yang menyusahkan tapi menyeronokkan. Ada pula dosa yang menyeronokkan lalu menyusahkan, ya. Dua-dua pun tak elok. Dua-dua pun akan wasa'at sabilah. Tak elok untuk kita semua, ya. Teruskan. Okey, Nabi Yusuf AS berajar a'udzubillah dari siapa pula, ya? Okey, teruskan. Ni kita jumpa dalam majlis zikir malam Ahad ni. Ni kita cerita masa malam Khamis tu, kan, insya-Allah. Dan pada sekarang ni malam Ahad kita pun cuba sambung balik. Teruskan. Okey. Nabi Yusuf AS belajar a'udzubillah dari siapa pula? Dari Nabi Nuh AS. Baik, teruskan. Apa di Nabi Nuh ni? Apa pula yang diminta tolong daripada Tuhan ni? Minta Tuhan selamatkan daripada apa? Qala rabbi inni a'udzubika. Nabi Nuh AS pun berdoa kepada Tuhan, inni a'udzubika, wahai Tuhan, rabbi inni a'udzubika, Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu, an as'alaka, dari memohon sesuatu, ma laisa li bihi ilm, yang tidak aku mempunyai pengetahuan mengenainya, kan? Nabi Yusuf AS ni apa doa dia kepada Tuhan? Dia doakan untuk kebaikan anaknya yang kafir kepada perintahnya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya bila anak dia sombong, bila berlaku banjir, anak dia kata, boleh selamat, kita naik bukit. Dia dah naik bukit. Tengok, kita selamat. Kita naik bukit. Apa nak guna naik kapal bapa aku? Sekali tiba-tiba lepas tu, bukit pun tenggelam. Jadi Nabi Nuh AS pergi doa, Tuhan, sesungguhnya anakku daripada ahliku. Tuhan kata, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Dia bukan keluarga engkau sebenarnya. Kan? Dari segi darah daging, dia keluarga engkau. Tetapi dari segi kerohanian, bila dia dah kafir kepada engkau, maknanya dia dah bukan lagi anak engkau. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Tuhan, dia kata, Tuhan, aku mohon perlindungan dari minta sesuatu yang aku tak ada ilmu mengenainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kita sebagai rasa rendah diri kepada Allah. Tuhan suruh kita berdoa je, kita berdoa. Dan tentunya yang kita doa tu sesuatu yang kita suka. Tetapi dalam masa yang sama kita kata kat Tuhan, Tuhan, dalam pada aku minta kat engkau ni, aku tahu ada permintaan aku ni sebenarnya tak baik untuk aku. Jadi dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, kan, engkau gantikanlah apa yang aku minta dengan sesuatu yang lebih baik. Kerana aku tak tahu, aku minta je semua kat engkau, Tuhan. Aku tak tahu, kan. Kita minta, misalnya kita minta nak beli kereta lah misalnya, kan. Kita nampak kereta tu bagus lah.
Tapi rupa-rupanya bila kita beli kereta tu, bam, accident, na'udzubillah, kan? Jadi bila kita berdoa, terus kita cakap kepada Tuhan. Kita kata, waf'al bi ma anta ahlu. Tuhan, engkau buatlah apa yang baik untuk aku, yang kau tahu. Yang aku ni kan tak tahu, dan aku minta maaf kat Tuhanmu, kepadamu Tuhan, sekiranya aku minta sesuatu kepadamu dan perkara itu menyusahkan aku dan merosakkan iman aku. Itu yang dalam Quran Tuhan kata, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin sesuatu yang engkau tak suka tu dia baik untuk engkau, dan mungkin sesuatu yang engkau suka itu dia tak baik untuk engkau. Jadi kat sini kita katakan, buat nak mengaku kat depan Tuhan, doa Nabi Nuh AS ni nak bagi tahu kat kita yang kita ni banyak kita tak tahu. Tapi mintalah pada Tuhan. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedari, kita kata, kita mengaku ada yang kita minta tu rupanya tak baik untuk kita. Siapa yang dapat melindungi kami daripada sesuatu yang aku minta yang rupanya tak baik untuk aku? Itulah engkau ya Allah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila kita berdoa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, memang kadang-kadang kita nampak apa yang kita minta tu ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Kita nampak berlaku, kita cakap Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dah berdoa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak tertunai-tunai. Apa contohnya? Contohnya, bagi yang dah bekerja lah, tahulah kan cerita ni kan. Kita berhutang, hutang rumah, hutang kereta, tak habis-habis. Kan? Berdoa kat Tuhan. Tengok berhutang juga. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hal ni kan, memang Imam Jafar Shadiq rahimahullah kata, dia kata, ada kalanya benda yang baik kita minta tu, memang ada isyaratnya baik, Tuhan tak makbulkan lagi. Sebab apa dia kata, rupanya Tuhan nak memakbulkan doa kita tu dekat akhirat. Kita nampak berhutang, kan, kita berhutang, sekali kemudian tak dapat bayar, kita pun terus berdoa kat Tuhan, Tuhan macam tak makbulkan, bayar juga kan, tapi tak habis kan. Sekali nanti kata Imam Jafar Shadiq, nanti ke akhirat nanti kan, bila kita sedang dihisap, time itulah kita akan kata kat Tuhan, ya Allah Tuhan, kalau aku tahulah macam ni, memang aku tak harapkan kau makbulkan doa aku kat dunia. Sebab apa? Tuhan nak bagi balasan yang besar di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan insya-Allah bila kita mati, adalah nanti tahulah Tuhan macam mana nak bayar kita punya hutang, dengan syarat kita memang berusaha nak bayar hutang-hutang kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, dia kata Nabi Nuh dia doa lagi, wa illa taghfirli, kalau kau tak ampunkan aku ya Allah, wa tarhamni, kau tak sayang kat aku minal khasirin, aku akan jadi orang-orang yang rugi, tidak mencapai matlamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW minta perlindungan, isti'adzah dari apa dan dari siapa. Dalam Quran, tuan-puan, ada satu ayat Quran, ada satu surah kan, dalam tu kan berturut-turut a'udzubillah 2 kali. A'udzubillah 2 kali Tuhan sebut berturut-turut. Baik, kita lihat ayatnya. Ayatnya kat sini perintah Allah, kul wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah. Dia kata doa macam mana? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika. 2 kali kan? Tadi a'udzubika, ni pun wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dia kata, ya Allah, lindungilah aku dari hasutan syaitan. Hasutan syaitan tu dekat mana? Dekat hati dan juga dekat fikiran. Dan kemudian, ya Allah, lindungilah aku dari syaitan-syaitan, daripada syaitan menghampiri diriku. Jadi 2 doa kita minta. Satu, kita minta Tuhan selamatkan kita dari bisikan syaitan. Yang kedua, kita minta Tuhan selamatkan kita dari kehadiran syaitan. Kita tak nak syaitan hadir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, isti'adzah ni, dua-dua ni, kadang-kadang digabungkan. Ada orang kata Nabi pun digabungkan dengan kata apa? A'udzubillahi samiil alim min hamazati syayatin wa a'udzubillahi ayyahduruni innallaha huwas-samiul alim. Ada orang kata ulama Nabi Muhammad gabungkan dua-dua. Kita nak baca yang macam ini pun tak apa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Kan sebab apa? Tuan-tuan, dari segi makna zahir ayat ni, pertama kita kata Tuhan,
ada sesuatu yang aku payah nak lawan. Apa dia? Bila aku nak buat baik atau bila aku nak buat baik, setan kata tak payah buat lah, tak payah buat. Satu. Ataupun nantilah. Satu. Yang kedua, bila aku tengah buat baik, setan sentiasa kacau aku punya konsentrasi. Terutamanya ketika kita mendirikan solat. Masa sebelum aku solat, aku nak ingat satu perkara, tak teringat-ingat. Sekali bila aku dah angkat takbir, time itulah baru teringat. Sebenarnya yang ingatkan kita tu bukan solat, tapi yang ingatkan kita itu adalah syaitan. Sebab apa? Syaitan dia tak nak kita konsentrate, kosongkan fikiran kita bila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya ibadah solat. Lepas tu bila kita dah buat baik pula, dah sedekah, dah tolong orang miskin, setan datang lagi bisikkan, dia kata kau tengok kau ni hebat, dia suruh kita perasan yang kita ini baik, sifat ujub, kita angkuh dengan kebaikan kita. Itulah kerja syaitan yang takkan henti menggoda kita supaya kita ini melakukan dosa, sama ada dosa zahir ataupun batin. Satu. Lepas tu yang kedua, kita minta tolong dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi, supaya setan tu tak datang dekat dengan aku. Ini kita boleh faham satunya caranya supaya kita kata okey, syaitan ni kita kata saka ke, ataupun kita nak kata makhluk halus ke, jin ke, yang jahat tu jangan datang dekat kepada aku, kepada anak-anak aku, jangan datang dekat. Minta Tuhan kau halau dia semua. Okey? Satu, kan? Yang keduanya, kita minta supaya orang-orang yang jahat pun tak dekat dengan kita. Sebab apa? Dalam Quran Tuhan kata kan, minal jinnati wan nas, yang jahat ni, syaitan ini ada dua, syaitan jin dan juga syaitan manusia. Jadi kita minta Tuhan supaya syaitan jin ni jangan datang dekat dengan aku, dengan anak-anak aku, dan juga syaitan manusia ni pun jangan datang dekat keluarga aku dan juga diri aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, ini surah Al-Mu'minun, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, apa yang Allah ingatkan selepas dua isti'adah itu? Lepas ayat Quran tadi kan, terus Allah Ta'ala sambung dengan ayat yang lain. Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Dia kata kesudahan orang-orang yang kafir, yang ingkar itu, apabila sampai ajal mautnya, kan, mereka akan kata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku semula hidup di dunia. Tadi Tuhan kata pasal a'udzubillah, tiba-tiba kali ni Tuhan terus ubah cerita pasal orang kafir. Orang-orang yang kafir ni kan sebab apa? Inilah perangai diorang. Perangai diorang nanti bila nak mati nanti, time tu dia tengok, alamak Tuhan, kata kau hidupkan aku balik lah, bagi chance aku lagi sekali. Kan? Apa dia minta lagi? Supaya aku mengerjakan la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku kerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan masa aku hidup. Kan? Kalla, Tuhan kata tak boleh. Kan? Innaha kalimatun huwa qailuha, apa yang kau cakap tu tinggal cakap-cakap sajalah, kan? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu akan ada alam barzakh yang mereka akan tinggal tetap dalamnya hingga hari mereka dibangkitkan semula. Dekat sini kita selalu dengar kan, alam barzakh, daripada ayat Quran ni, alam barzakh. Ayat alam yang memisahkan antara hidup kita dekat dunia ini dengan alam akhirat. Antara alam dunia yang kita hidup dengan alam akhirat nanti yang kekal abadi, ada satu alam namanya alam barzakh, ataupun kita sebut juga sebagai alam kubur, ya. Dan sekarang ni yang kita sampaikan, bacaan Quran, zikir-zikir, puji-pujian kepada Allah, doa-doa, selawat ini kita kirimkan ke alam barzakh dan akan dibawa terus insya-Allah sampai ke hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus ingatkan benda ni, benda ni berlaku kepada orang kafir. Tapi kita tak tahu adakah mungkin berlaku pada kita. Kita tak tahu. Rasanya macam mana? Akan berlaku tak kat diri kita? Kan? Baik, teruskan. Okey, jika Allah kembalikan orang tu ke dunia, adakah dia akan bertaubat? Okey, orang yang menyesal nanti masa dia sakratul maut nanti, adakah dia ni akan bertaubat kalau Tuhan kembalikan dia balik kat dunia? Baik, teruskan. Tuhan kata, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu.
wa innahum lakadzibun, dia kata. Bahkan dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan ulang balik apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini tuan-tuan kan, maknanya orang yang macam itu nasibnya adalah orang yang memang hatinya dah gelap habis. Hatinya dah tak nak terima kebenaran dan tak ada niat nak buat baik. Siapa dia orang-orang ni? Orang-orang ni adalah yang pertama, orang yang membunuh para nabi. Orang yang bunuh para nabi, para anbiya, orang ni memang kalau dia hidup balik pun dia akan bunuh lagi nabi. Dan juga orang yang membunuh, kita kata anak-anak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu syurga. Nabi kita kata Sayyidina Hasan radhiyallahu an, Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dua-dua ni adalah pemuda syurga. Kita kan bila kata ketua pemuda syurga, maknanya dia lah ketua syurga. Sebab apa? Dekat syurga nanti mana ada orang tua, kan? Yang ada orang muda saja. Dan ketua kita nanti adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Orang yang bunuh dua-dua hamba yang suci ni, kan? Orang ni hatinya gelap. Dia takkan bertaubat sampai bila-bila. Begitu juga orang yang dah bunuh Nabi Yahya alaihi salam. Orang ni pun takkan dapat hidayah. Bukan Tuhan tak bagi dia hidayah, Tuhan akan terus curahkan hidayah kat dia, tapi dia tak nak terima. Seumpama kita kata botol kan, kita ada botol yang kosong, kan? Botol ni dah ditutup, isinya kosong ataupun isinya penuh dengan najis, kan? Ditutup, kita lemparkan dekat dalam lautan yang air banyak sekalipun, botol ni tetap tidak akan diisi dengan air laut atau air kolam atau air tasik, kerana hatinya dia tutup sendiri. Bukan Tuhan tutup hati dia, tapi dia yang tutup hatinya sendiri. Dia kata macam kita kata botol yang dilemparkan ke tengah laut, yang ditutup, laut air banyak, tapi botol tetap tak terisi air. Kerana apa? Dia dah tutup, kan, mulut botol itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Kenapa jadi macam tu? Orang tu menyesal nak balik lah semua ni, kan? Okey, kenapa? Bukan ni lah. Ada Al-Quran sebelum ni lagi. Okey. Patah balik. Ada satu ayat Quran tertinggal lah. It's 10 o'clock. Allah, tertinggal satu ayat Quran. Tak apalah. Okey, tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun juga ayat 101 Okey, tengok 101. Itu dia. Okey. 101 ni Tuhan nak kata nanti dekat hari kiamat, Tuhan terangkan daripada ayat tadi dua isti'azah tadi tu, Tuhan terangkan nanti dekat akhirat pula, dekat akhirat nanti semua dah tak nak mengaku ada kena-mengena. Semua tak nak mengaku adanya hubungan kekeluargaan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Okay, kenapa berlaku macam tu, kan? Ni Tuhan bagi tahu betul-betul. Kan? Bila sampai nanti dekat akhirat, anak tak nak mengaku bapa, bapa tak nak mengaku anak, suami tak nak mengaku isteri, isteri tak nak mengaku suami, kan? Atuk tak nak mengaku cucu, cucu tak nak mengaku atuk nenek, adik-beradik tak nak mengaku adik-beradik, kan? Pak saudara tak nak mengaku anak saudara tak nak mengaku pak saudara, jiran tetangga tak nak mengaku satu sama lain, sahabat andai pun sama-sama semua tak nak mengaku, semua kata tak ada, aku tak kenal dia. Inilah situasi yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Satu peristiwa yang cukup menakutkan. Kan kita bayangkan orang yang kita harapkan akan tolong kita sebab pernah hidup sama-sama kat dunia, tiba-tiba time tu dia melarikan diri daripada kita. Dan mungkin kita pun sama. Nampaknya orang kita punya anak ke, kita pun akan cuba larikan diri daripada anak. Tak nak aku itu anak kita. Kan, situasi yang cukup kita kata, ini apa ni? Kita kan selalu tengokkan filem-filem kadang-kadang kan, seorang bapa, emak tak nak mengaku anak, seorang anak tak nak mengaku bapa, tak nak mengaku saudara, kan. Kita kata benda ni memang teruk, kan.
Tapi itulah yang akan berlaku nanti di akhirat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Okey. Okay, jadi itu berlaku. Kenapa berlaku macam tu? Kenapa berlaku macam tu? Kerana masing-masing takut kan? Takut dituntut. Masing-masing takut dituntut sama lain. Okay, Tuhan kata apa? Fa'idha nufikha fis-sur. Dan apabila ditiup sangkakala, kan? Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka pada hari itu tidak ada manfaat pertalian kaum keluarga di antara mereka dan tidak pula sempat mereka ni bertanya khabar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, kan tu sebabnya Nabi kata apa? Tanyalah khabar paling tidak, kan. Nabi ni kadang-kadang kan nyusahkan saya, kan. Bila tak tanya khabar ni rasa berdosa. Nabi kata itu maknanya suasana yang baik kan bila kita bertanya khabar. Apa khabar? Bagi salam, assalamualaikum. Kan? Waalaikumsalam. Kan ada apa kata orang tu, bertanya khabar, mengucapkan saling mengucapkan salam antara satu sama lain, kirim salam. Itu semua baik kan? Suasana pun baik, rupanya dia ingat aku, dia doakan aku. Tapi nanti ke akhirat nanti kan, nak tanya khabar pun tak nak, semua nak larikan diri. Ketika itu pertalian saudara, pertalian persahabatan semua dah tak ada, semua sudah takut, kan? Baik, patah balik tadi kakak. Kenapa benda itu berlaku? Teruskan. Okey. Kerana apa? Takut anak kita, mak bapak kita, suami isteri kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita dan kawan-kawan kita menyalah-nyalahkan kita di padang mahsyar. Itu sebabnya. Sebab kita kan sedar, aku punya dosa dah banyak. Tengok, aku nampak orang yang aku pernah buat dosa kat dia. Ada hak dia yang aku tak tunaikan. Allah, dah lah dosa aku banyak. Nanti tak pasal-pasal dia menuntut aku nanti. Kan dosa dia pula, aku kena tanggung pula. Kan bila aku tak dapat bagi pahala kat dia sebagai ganti rugi dekat akhirat nanti, dia punya dosa pula Tuhan akan bebankan dekat aku. Jadi semuanya dalam keadaan takut, semuanya dah jadi sendiri-sendiri, semua tak nak, semua dah tak nak ngaku. Tuan-tuan bayangkan macam mana perasaan kita kan, kalau misalnya tiba-tiba anak kita tak nak mengaku kita ni siapa, atau kita tak nak ngaku bapa kita sebagai bapa kita, mak kita sebagai mak kita. Masya Allah tuan-tuan kan. Kita sedih, memang sedih lah. Memang suasana cukup tertekan masa di padang mahsyar nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay, orang yang tak menyalahkan kita tetap mengakui hubungan dengan kita. Ada orang yang tak menyalahkan kita dan tetap mengakui hubungan keluarga. Tadi Tuhan kata, mereka tak ngaku. Tiba-tiba ada orang kan yang tetap tidak akan menyalah-nyalahkan kita dan dia tetap mengakui hubungan kekeluargaannya dengan kita. Siapakah gerangan orang itu? Kan? Okay. Orang dia ini tuan-tuan. Tuhan kata, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhan kata apa? Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Jadi kalau dalam hati kita ini masih ada rasa cinta kita kepada Nabi, rasa sayang kita kepada Nabi, kan? Nabi Muhammad SAW sikit pun nanti ke akhirat dia tidak menyalahkan kita. Malahan kalau dia tak nampak kita, dia akan cari. Contohnya kita kata Alim lah, misalnya kita kata Alim. Sebab Alim suka berselawat kat Nabi, nanti kalau Nabi tak nampak Alim datang kat depan dia, Nabi akan tanya, ya Allah, wahai malaikat, mana Alim? Mana Alim? Aku nak jumpa Alim. Nabi tak menyalahkan kita. Macam sanak saudara kita yang pernah berdosa dengan kita, yang takut kita minta menuntut apa-apa dia ke akhirat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kan, dia tidak akan menyalah-nyalahkan kita. Malahan kalau kita sayang kat dia, dia akan cari kita kalau dia tak nampak. Dia nak bagi air dia kan daripada telaga Kautsar tu kan. Jadi kalau masa dia bagi, dia kata, mana orang yang aku selalu sebut nama aku, yang selalu aku doakan dia, kenapa tak ada? Ya Allah, aku nak jumpa dia. Jadi itulah sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang semua tak nak mengaku saudara dengan kita, kan, Nabi kita Muhammad SAW akan tetap
ingatkan kita, tak nyalahkan kita, kan? Dan dia malahan mencari kita, kan? Kerana ketika kita hidup kat dunia ini, kita tetap sayang dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan katakan, wa ma kana Allahu liyu'adhibakum, Tuhan takkan siksa kamu kalau dalam hati kamu itu, kan, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa teruskan? Jadi apa jadi dengan timbangan amal kita, mizan nanti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan kita? Apa jadi tuan-tuan? Tuhan teruskan lagi dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun juga, Tuhan kata faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang berjaya masuk syurga. Ditimbang-timbang berat. Kita pun heran, kita heran, ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, kenapa ni? Aku tahulah siapa aku. Dosaku masya-Allah banyak. Tapi macam mana boleh jadi berat? Kan? Rupanya Tuhan kata, kerana dalam hatimu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam khutbahnya ada bagi tahu, dia kata sesungguhnya banyakkanlah berselawat kepada aku, kerana selawat itu berat timbangannya nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala bagi amaran lagi, Allah Ta'ala kata apa? Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka akan kekal di dalam neraka jahannam, kan? Dia buat amal banyak, kan? Amal baik dia banyak, tapi masya-Allah, kan? Tengok kenapa ringan, kan? Kerana apa? Tidak adanya rasa cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat, tuan-tuan. Rupanya amalan kita ni Tuhan terima bila kita cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang terpuji, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Habis kan? Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kan itu sebabnya kita kena banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Apa doa kita? Kita kata, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rasa cinta kami kepadamu, ya Allah, dan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rasa cinta untuk melakukan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke dalam hati kami rasa cinta, rasa bersemangat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kan itulah yang kami harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu Engkau telah menyediakan syurga untuk kami, dan Engkau telah menghalau iblis dan syaitan dari syurga-Mu demi untuk menyambut diri kami. Tetapi ya Allah, kami nak sangat Engkau datang ke dalam hati kami. Malangnya dalam hati kami ini masih ada lagi iblis dan syaitan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau halaulah iblis dan syaitan dari hati kami, sehingga hati kami ini bersih daripada iblis dan syaitan, dan Engkau dapat datang ke dalam hati kami dalam keadaan kami bahagia sangat menyambut kedatangan-Mu, sehingga hati kami penuh dengan rasa cinta kepadamu, kepada Nabi-Mu, kepada ahli baitnya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah cinta kami buat orang-orang yang soleh, yang telah pergi meninggalkan kami, yang telah banyak berjasa kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya ucapkan, tuan-tuan, banyak-banyak terima kasih, ya tuan-tuan, di atas kesudian tuan-tuan untuk memeriahkan majlis zikir kita. Okey, dan saya rasa tuan-puan tadi kita ada sebutkan mengenai Ustaz Masjuri tadi, yang dia ajar kita tentang irama la ilaha illallah, dan hari ini alhamdulillah salah seorang anaknya, kira warisnya lah, Muhammadi Iman Masjuri, Tuan Haji Muhammadi Iman,
Hari ni nampaknya dia tak bertugas untuk negara, dia dapat join kita. Jadi Iman, ada apa-apa nak cakap mengenai Walid? Muhammadi Iman? Dia kadang-kadang dia malu lebih ni Iman ni. Sepatutnya dia yang pimpin. Ya, Mang. Okey. Ada apa-apa nak cakap? Tadi kita ada ucapkan terima kasih kepada Walid dan kami semua mengucapkan terima kasihlah kepada Iman sebagai ketua waris kepada Ustaz Mas Juri. Ayah ke dekat mana? Ni. Tak ada apalah, cuma nak terima kasih lah atas kesudian mengingati arwah Walid. Semoga semoga yang sebaik Mamang dan juga rakan-rakan yang join sama malam ni diterima oleh Allah SWT dan juga dijadikan sebab Walid dan juga rakan-rakan yang sama pergi di alam sana kan, yang sama-sama dengan Walid di alam sana bahagia dan juga sentiasa tersenyum hasil malam ni punya perjumpaan lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Umar, terima kasih. Amin ya rabbal alamin ya. Ada Ustaz Maskam, dia anak dia 2 orang malam ni join, lagi 2 orang iaitu Cikgu Sakinah dan juga Zafirah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, Dr. Wan Julia ada nak tanya apa-apa Doktor? Dr. Wan Julia raise hand. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar ya. Saya rasa bertuah lah dapat join malam ni sebab kita sama-sama doakan Ustaz Mas Juri arwah. Beliau ni saya kenal lebih kurang 30 tahun ya, saya sama-sama bangunkan ingat tak Tafiz Sayyidina Hussein. Ya, betul. Dan saya masih mengamalkan zikir apa yang dia selalu buat hari malam Jumaat tu. Ratib al-atas. Ratib tu. Dan saya masih ada buku tu dengan saya. Original kopi ya. Tu macam saya kata sebab ratib ni tak ramai orang yang buat kan. Hanya orang yang banyaknya yang orang Indonesia Singapura. Dan saya ingat masa saya pergi ziarah isteri arwah Wan Gemaria, dia kata sebelum meninggal Ustaz banyak membaca Al-Quran. Maknanya dia meninggal dalam keadaan yang dekat. Mungkin dia meninggal pagi dalam dia pergi hospital pukul 3 pagi saya ingat. Sebelum malam tu dia masih baca Al-Quran. Masya Allah. Sebelum dia bertolak ke hospital ya. Jadi bagi saya dia ada sahabat yang baik. InsyaAllah lah dia mudah di sana. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Saya sedih sebab apa? Saya tak tahu malam ni ini untuk Ustaz Untuk semua orang Doktor. Saya akan setiap hari insyaAllah. Zikir ratib. Untuk semua orang Doktor. Untuk semua orang ya. Ya. Saya minta ahli keluarga semua tu insyaAllah kita dapat ikut dia di sana lah dengan keadaan yang baik. Ya Allah terima amal sebab yalah anak-anak murid dia pun semua hebat-hebat ya. Yang jadi tahfiz semasa di Kosas. Antaranya Imam Sufi. Dia imam di Bukit Indah. Dan anak murid ustaz lah. Okey. Terima kasih Doktor ya. Okey. Terima kasih Doktor ya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, memang banyak bagi sumbangan kepada tahfiz bagi sumbangan kepada tahfiz. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Ada lagi soalan? Zain Okey, Haji Haslina, terima kasih sama-sama Haji Haslina. Okey, Zain cakap kat Dr. Wan, dia kata terima kasih Dr. Wan antara penyumbang tegar tahfiz Walid dulu. Ni kata okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad tahfiz Walid dulu. Okey, jadi apa boleh tu? Okey. Jadi tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Taala, okey,
apa yang kita sebut nama apa Ustaz Mas Juri tadi tu sebab semalam saya mimpi dia itu dia, tengok saya pun dah nangis, saya salah seorang anak muridnya. Okey, dan sebab tu kita sebut nama dia kan, kita kenang apa yang bacaan la ilaha illallah tu dia yang ajar ratib tu kan. Tapi dalam masa yang sama kita doakan juga untuk semua arwah-arwah kesayangan kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, cuba kita tengok video la ilaha illallah yang dibacakan oleh Ustaz Mas Juri arwah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha apa buffer dia la ilaha illallah la ilaha illallah. Okey, tak apalah. Okey, dia ada masalah teknikal sikit menyebabkan tak dapat kita dengar semuanya, tapi semuanya dapatkan irama dia semua Kak Aku dapat irama dia Kak Aku Puan Kuzaimah. Alhamdulillah Puan Kuzaimah untuk pengetahuan tuan-tuan dirahmati Allah Taala dalam orang yang selalu dengar kuliah-kuliah saya yang cakap saya ni lembut ni apa Hajah Kuzaimah aja. Agaknya yang lain semua cakap saya keras sebab dia orang tak cakap apa Hajah Huzaimah je yang cakap saya ni lembut. Saya pun tak tahu lah bagaimana yang saya lembut mungkin yang orang lain cakap saya ni selalu cakap lepas-lepas tu mungkin betul lah, tapi agaknya doa Hajah Huzaimah minta supaya saya ni jadi orang yang lembah lembut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey, jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini Allah Taala terima. Dan kita pun telah doakan untuk semua arwah-arwah kesayangan kita agar mereka semua bahagia dekat sana bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang terpuji, juga dengan orang-orang soleh yang lain Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, akhir kata kita terus mengharap dan berdoa kepada Allah. Okey. Kita harapkan agar Allah Ta'ala selamatkan kita dari penyakit COVID yang sedang melanda negara kita dan dunia kita, dan mudah-mudahan yang sakit itu akan cepat sembuh, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seberapa segera. Dan bagi yang keluarga yang kematian akibat dari COVID dan juga kematian akibat dari perkara yang lain itu akan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan digantikan dengan niat-niat yang baik Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhir kata, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Dr. Wan. Sama-sama Dr. Wan. Okey Kak Sabrina, sama-sama Kak Sabrina. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewa tu lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Dr. Wan ya? Ya, Saiful ada ya? Saya pun ada ya. Dia baru keluar. Dia baru keluar kan? Memang Ustaz, kalau macam ilmu-ilmu ni kan yang kita bagi orang amalkan ni memang pahala dia akan berterusan InsyaAllah. Yang bagusnya doktor, kita dapat, mak bapak kita pun dapat. Dan orang-orang yang kita pun dapat.
Tuhan tu sayang kita kan. Ada benda yang ini, buku ni buku original. Saya dapat, saya memang semua orang dapat ke atau saya pergi ambil masa kat sekolah tu? Tak apa kot. Tak ada, memang dapat. Bagi orang-orang yang memang dapat. Yang Aziz bin Manal kan? Ya, dapat ambang tu yang dulu kan, yang original tu. Ya. Sekarang dah mana ada, tak ada dah. Ya, Azizul Manal warna kuning kan? Warna kuning. Nah, Kuning. memang dapat. Semua saya, alhamdulillah lah. Saya dapat original. Ada tu yang mungkin dah ada photostat kan. Dan saya ingat lagi apa, arwah bawa saya jumpa Habib. Ya, Habib Hasan. Di hotel. Dan Habib ijazahkan saya. Masya Allah, doktor dapat juga. Ustaz bawa saya jumpa Habib di depan hotel apa ni, tempat dia menginap. Ya. Sebab saya bertanya tentang stem cell. So Ustaz bawa jumpa Habib. Masya Allah. Tahu apa hukum belajar stem cell. Lepas tu dia apa, ijazahkan saya. Lepas tu dia kata teruskan belajar. Masya Allah. Untunglah doktor. Ustaz bawa saya pergi jumpa dia. Alhamdulillah. Banyaklah dia punya jasa kan. Okey. Terima kasih semua . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami semua . Okey, Lim, terima kasih banyak Lim . Okey, family semua datang Lim . Insya-Allah. Lim, jangan lupa doakan kita orang Lim . Amin ya. Terima kasih Lim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi.